أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم آمين. اللهم آمين. Muslimin muslimat, sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah, nahmadullah subhanahu yang masih mengekalkan iman, mengekalkan Islam yang ada pada kita ini. Mudah-mudahan iman, Islam dan ditambah dengan amal soleh ini insya-Allah akan berkekalan bersama kita hinggalah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita akan lalui hari-hari dalam kuburnya, akan lalui bersama-sama dengan makhluk-makhluk lain, dan juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam yaumil mahsyar, berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita akan ditimbang. Kita berdoa dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala permudahkan urusan hisab amal kita, dan insya-Allah akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari yang kekal abadi buat selama-lamanya. Pada malam ini insya-Allah saya akan sambung perbincangan kita daripada kitab Mastikah Hadis yang masih lagi membicarakan tentang kelebihan, ya, tentang kelebihan menuntut ilmu. Dan hadis yang terakhir dalam bab yang kita bincang ini ialah hadis yang menceritakan kepada kita sebelum ini minggu lepas, itu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan kepada kita bagaimana beberapa perkara yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang pertamanya, sesiapa yang menolong kesusahan yang ditimpa oleh saudaranya, Allah taala akan menolong dia dekat dunia ini. Kemudian sesiapa yang yassara ala mu'sirin, yang permudahkan dengan orang-orang yang berada dalam kesukaran, maka Allah Ta'ala akan permudahkan urusan dia dunia dan di akhirat. Dan begitu juga Rasulullah SAW menyebut dalam hadis ini yang ketiganya ialah waman satara musliman, sesiapa yang menutup keaiban seorang muslim, kelemahan seorang muslim, Allah Ta'ala akan tutup keaiban dia, kelemahan dia fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Yang keempat ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala fi aunil abdi, akan menolong seseorang hamba itu selagi mana hamba itu menolong saudaranya. Dan yang kelima ialah man salaka tariqan, sesiapa yang mencari satu jalan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala di hari akhirat nanti akan sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan urusan dia untuk menuju mencari jalan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, dalam hadis Abu Hurairah ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana apabila adanya suatu kaum yang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, membaca kitabullah, ya, mengkaji, meneliti, belajar, malaikat akan turun kepada mereka ini as-sakinah, ketenangan dan rahmat daripada Allah, dan juga lindungan daripada para malaikat. Kemudian kelebihannya lagi ialah mereka ini akan disebut-sebut sebagai hamba-hamba yang soleh
di sisi Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan yang terakhir daripada hadis ini bahawa amal seseorang itu tidak akan boleh jadi lebih, ya. Kehebatan amal seorang tidak bergantung kepada siapa nasabnya. Macam mana hebat sekalipun keturunannya tidak boleh membantu dia untuk menjadi orang yang hebat dengan amal soleh dia. InsyaAllah kita akan tengok apa yang sebahagiannya yang kita telah bincang pada minggu lepas. Pada malam ini kita akan sambung pada muka surat 90-96. Di antara pertolongan yang sangat-sangat digalakkan ialah pertama, menolong meringankan penderitaan dan memberi nafas baru kepada mana-mana orang mukmin yang menanggung sesuatu kesusahan yang menyesakkannya dari soal-soal hidup di alam dunia ini. Sebenarnya pertolongan itu tidak terhad kepada orang-orang mukmin sahaja, bahkan umum kepada tiap-tiap seorang manusia yang tidak memusuhi Islam, dan juga kepada tiap-tiap haiwan yang lain daripada binatang-binatang yang dibenarkan atau disuruh oleh agama membunuhnya. Yang pertama, antara pertolongan yang digalakkan, kesimpulan yang dibuat oleh pengarang daripada hadis ini ialah kita tolong orang, bantu mukmin secara umum, khusus kepada mukmin, umum kepada orang lain, tak terhad. Mana walaupun dia bukan Islam, kalau dia berhajat kepada pertolongan, tolong. Bukan sekadar manusia, hatta haiwan dan binatang sekalipun tidak boleh kita biarkan saja, dan kita kena tolong, kita kena bantu. Sebab itulah haram bagi kita menyeksa binatang. Kisah bagaimana seorang perempuan yang tak bagi makan kepada kucingnya, balasan ialah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tak boleh seksa binatang, apatah lagi manusia. Kedua, menolong memberi kemudahan kepada sesiapa jua yang mengalami kepayahan yang dituntut oleh Islam, ya, menolongnya. Apa yang dituntut oleh agama untuk tolong, kita kena tolong. Jadi sebab itulah yang kedua ini disebut beri kemudahan, permudahkan. Orang yang berada dalam kesusahan, kita permudahkan. Masalah-masalah yang dia lalui, dia berdepan dengan masalah, kita tolong permudahkan. Masalah apa saja. Contoh dalam hidup kita ni, kadang-kadang orang ada masalah kenderaan, rumah, tempat tinggal, kita permudahkan. Ya, kalau duduk rumah kita sewa, kita permudahkan. Ada masalah keluarga, kita permudah, bantu dan sebagainya. Semua ini dikira sebagai orang yang menolong saudaranya. Misalnya dia kata orang yang menanggung hutang. Dia buat contoh di sini. Orang yang menanggung hutang sedang ia tidak dapat membayarnya pada masa yang ditetapkan, maka orang yang demikian keadaannya dikehendaki menolongnya dengan jalan dibebaskan daripada semua atau dari sebahagian hutang yang ditanggungnya, ataupun diberi tempoh yang lain untuk memudahkan ia membayarnya. Contoh yang dibuat oleh pengarang mempermudahkan urusan orang lain ini, dia kata bila orang tu berhutang, hutang banyak, bebanan hutang ni sakit kepala tuan-tuan. Sebab itulah kalau orang banyak berhutang, masalah. Ada sampai bunuh diri kalau tidak ada imannya. Jadi kata permudahkan bayarannya, ya, permudahkan bayarannya. Sekarang ni kalau silap hutang, bukan permudah lagi, menyusahkan. Gangster datang, ada yang bunuh, stres, tension, ada yang bunuh diri. Sebab itulah bahaya kalau kita terlibat dengan ceti-ceti haram. Halal pun, ceti halal pun kadang-kadang menyusahkan hidup kita. Dia ganggu semua benda yang ada pada kita, rumah tangga, anak-anak, isteri, keluarga. Ini kesan daripada hutang. Jadi boleh kita permudahkan, dituntut kita permudahkan. Bahkan dalam Islam sekalipun, kalau orang tu berhutang terlalu banyak, menyukarkan hidupnya, harus mengambil duit daripada zakat itu. Boleh bayar hutang. Tapi hutang yang macam mana tuan-tuan? Hutang itu kerana nak hidup yang asas,
Bukan beli kereta mewah, bukan beli range sport, hutang sana hutang sini. Bukan kayak gitu. Bukan nak berpoya-poya hutangnya, tapi hutang untuk hidup. Ada orang nak makan kena hutang, tak ada duit. Nak pakai kena hutang, tak ada duit nak bayar bil api, bil air, anak ramai, contoh. Ini patut kita permudahkan urusannya, bantu dia. Tapi bukanlah dalam perkara-perkara yang tahsiniat, benda-benda nak comel. Kereta dedah, nak perelok pula ubuh ni, pasang tu pasang ni, lepas tu pergi berhutang. Lepas tu tak boleh bayar orang cari. Itu cerita lain. Yang kita tuntut di sini ialah orang-orang yang berhutang, khususnya yang untuk perkara-perkara asas, hidup dia susah dan sebagainya. Itu dia buat contoh Atas seorang Islam yang sedang mengalami susah payah dalam suatu masalah agama, maka dikehendaki menolongnya dengan satu fatwa yang melepaskannya daripada kesusahan itu, sekalipun fatwa itu tidak berdasarkan kepada mazhab yang biasa diamalkannya. Orang ada masalah agama, maka dikata para alim ulama kena keluar satu fatwa yang boleh melepaskan kesusahan dan malapetaka yang berlaku. Contoh hari inilah banyak fatwa-fatwa baru yang melibatkan soal pemindahan organ, yang benda baru ni sebelum ni tak ada. Ataupun sebelum ni isu apabila orang nak sambung insurans kereta kena ambil kita panggil apa, insurans yang konvensional. Kalau tak bayar insurans konvensional itu, tak boleh sambung kereta, road tax dan sebagainya. Salah di sudut hukum, undang-undang peraturan yang dibuat oleh GPJ dan sebagainya. Maka terpaksa, maka kata ulama ketika itu harus mengambilnya dalam qadar untuk menjaga maslahat dan keperluan kehidupan seharian kenderaan itu. Tapi sekarang ni tak ada sebab lah kita nak ambil konvensional, sebab dah ada Islamik, ada takafulnya, yang boleh kita keluar daripada sistem muamalah yang konvensional itu, yang tidak Islamik itu, kepada yang Islam. Pinjaman sama juga, kereta ke, rumah ke, pinjaman peribadi dan sebagainya. Tak ada sebab kita nak mengambil yang lain daripada yang Islam. Pinjaman, sistem financial itu, maka sepatutnya kita kembali kepada Islam yang akadnya jelas, yang tidak ada gharar, yang tidak ada unsur-unsur judi. Itu sepatutnya. Sebab ada orang kata sama je ustaz, bayar belaka. Tak sama. Kalau sama takkanlah bank negara perkenalkan akta takaful, akta Islamic Financial dan sebagainya. Dia mesti tak sama. Dan ada penasihat-penasihat yang berkait dengan soal dipanggil Islamic Security dan sebagainya, berkait dengan soal-soal pengurusan keuangan dan sebagainya. Jadi ada jalan keluar. Kalau dulu diharuskan, sekarang tak boleh lagi. Kalau kita buat juga, maka hukumnya adalah berdosa dan haram. Itu yang kedua. Yang ketiga, menolong menutup kesalahan atau keaiban orang lain. Kita kena tolong orang ni tutup apa? Kesalahan, keaiban orang Islam. Jangan buat mudah. Menurut beberapa buah hadis bahawa sesiapa yang mendedahkan keaiban saudaranya, nescaya Allah mendedahkan keaiban sekalipun di rumahnya sendiri. Hadis menyebut kalau orang suka cerita orang, keaiban orang, dan memanglah cerita aib orang ni kita suka sangat. Setengah-setengah orang tu suka sangat cerita kelemahan orang, keaiban orang. Bukan setakat cerita, tulis sana, tulis sini, dalam Twitter, dalam Facebook, dalam email, SMS, WhatsApp dan sebagainya. Tulis ngata cerok. Ini adalah membuka aib dan dilarang. Jadi kita kena tutup aib ini, tutup kesalahan, tutup keaiban orang Islam. Selagi disebut manusia itu dua jenis, kata pengarang. Yang pertama, orang yang tidak terkenal dalam melakukan keaiban, dalam melakukan kesalahan ini, kelemahan-kelemahan yang ada. Orang yang terlibat dengan kesalahan dan kelemahan ini, kata pengarang, ada dua golongan. Yang pertama, orang yang tidak terkenal melakukan sesuatu maksiat. Maka orang yang demikian, kalaulah ia terlanjur melakukan sesuatu perkara yang buruk, maka dialah orang yang dikehendaki diberi pertolongan menutup keburukan atau keaiban yang dilakukannya, dan tidak harus didedah
didedahkan atau diperkatakan, kerana perbuatan yang demikian adalah perbuatan mengumpat yang nyata haramnya. Orang yang terlibat dengan keaiban, kelemahan, dosa, kekurangan, ya, maksiat, ialah orang yang tak biasa buat. Dia terlanjur, bukan amalan dia, kadang-kadang je dia terlanjur. Orang yang bukan terkena dengan kaki maksiat, terkena dengan orang yang jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata orang yang terkena berperangai buruk dan selalu melakukan maksiat. Yang tadi ni tidak terkena yang pertama. Yang kedua ni orang terkena dengan maksiat, perangai buruk, yang tidak menghiraukan apa yang dilakukannya dan tidak pula mengambil indah kepada apa yang dikatakan kepadanya, maka orang yang demikian keadaannya tertuntut bongkar kesalahannya supaya ia menerima hukuman. Jadi yang kedua ni, orang yang buat maksiat, orang yang jahat, orang yang buat dosa, dia ni memang kaki maksiat, ya, suka. Bahkan ada setengah orang berbangga pula dengan maksiat. Orang nasihat, tak ada cara benda kau ikut aku lah. Kubur lain-lain bos. Nah, orang yang macam ni, kata pengarang, bongkar keaiban dia. Supaya apa? Dia terima hukumannya. Ajar biar reti bahasa, si kata orang kan. Kalau duduk dia meta gitu lah, orang sipang, jangan kaburkan malu dia, aib dia. Lepas tu buat kena orang lain pula. Duduk cerita, kita tak buka aib dia. Lepas tu pergi kapur lain buat kena pula. Tak apalah, siang ke dia, malu ke dia. Lepas tu buat lagi. Orang yang macam ni jangan lock, kena khabar, kena cerita. Lebih-lebih lagi, kata Imam Ghazali, kalau dia melibatkan kezaliman, ambil hak orang, ikut dan sekali ikut dia, ataupun terkenal dengan orang yang jahat, kaki samsing, tak apa, buka aib dia. Supaya apa? Supaya, kata Imam Ghazali, supaya apa? Supaya orang lain berhati-hati dan berwaspada. Kalau tak khabar, orang tak tahu. Nampak juru baik, tapi sebenarnya putar belik, putar alam. Contoh, kena tipu ramai dah. Kena khabar, dia ni dak juru. Tak timbul dah soal jaga aib dak, sebab dia dak juru. Itu yang kedua jenisnya. Baik. Jadi yang pertama, kita kena jaga. Yang kedua ni, kita kena khabar. Sebab apa? Supaya orang lain tak terjebak, tak terkena, tak tertipu dengan kejahatan dan maksiat dia. Baik. Pertolongan menutup kesalahan dan keaiban seorang Islam itu adalah dengan beberapa syarat. Kita nak tolong aib orang ni dengan beberapa syarat, kata pengarang. Yang pertama, kesalahan yang dilakukan itu berhubung dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda yang libat dosa itu, dia dengan Allah, bukan dengan manusia. Kalau benda itu jelas, ya. Kedua, kesalahan itu dilakukan pada masa yang lalu, lama dah. Yang ketiga, kesalahan itu dilakukan oleh orang yang tidak terkena perangai buruk dan selalu melakukan maksiat. Tadilah, mana kita nak tutup aib orang ni, yang pertama kita tengok orang tu adalah dia berkait dengan hak Allah, dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak perlu khabar, ya. Yang kedua, lama dah, cerita lama dah, berpuluh tahun, zaman kirung dah tersebut. Ada khabar buat apa lagi, mungkin dia taubat dah. Dia. Kesalahan itu yang ketiga ialah orang yang memang tak terkena jahat dia. Ini kena tutup perangai dia ni kena tutup. Yang keempat ialah orang itu tidak menjadi saksi atau rawi hadis atau pemegang amanah dan lain-lainnya dari orang-orang yang semestinya bersifat adil dan amanah. Jadi orang yang keempat ni itulah orang yang dia kena jaga keadaan dia, saksi ke, pemegang amanah ke, penguasa je, kena jaga, kena pelihara. Kesimpulannya dia kata, orang yang memberi pertolongan yang tersebut
tetap beroleh pertolongan Allah bagi balasan yang sebaik-baiknya. Jadi itu yang dikaitkan dengan orang-orang yang kita kena jaga. Supaya apa? Supaya terjaga, terpelihara keaiban orang. Lain pada tu tak ada masalah. Ya, baik. Kemudian yang kedua, muka surat 97 perbahasan daripada hadis Abu Hurairah tadi yang ada 6-7 poin tadi. Baik, dia kata apa yang kedua? Balasan usaha menuntut ilmu. Disebut di sini ialah berkait dengan ilmu. Oleh kerana jalan-jalan datang, oleh kerana jalan-jalan dan cara bagi mencapai ilmu agama itu banyak, yang menghendaki seseorang penuntut berusaha dengan bersungguh-sungguh membanyakkan membaca, menulis, menghafaznya dan mengkaji serta saling ingat mengingati sesama penuntut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan kepada orang yang menjalankan usaha itu bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya segala jalan yang menyampaikannya ke syurga. Jadi perbincangan seterusnya lagi ialah kelebihan orang yang cari ilmu. Ya. Dia berusaha mencari ilmu. Jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini, Rasulullah kata apa? Dia kata, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang mencari satu jalan, nak cari satu ilmu, Allah Ta'ala akan permudahkan urusan jalan dia ni di hari akhirat untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelebihan orang cari ilmu. Orang yang cari ilmu, keluar daripada rumah dia mencari ilmu, nak belajar, nak mendalami hukum hakam, nak mendalami perkara-perkara yang berkait dengan fardu ain dan sebagainya, berkait dengan kehidupan sehariannya, akhiratnya, maka Rasulullah kata Allah Ta'ala akan permudahkan urusan cari jalan syurga di hari akhirat. Allah Ta'ala mudah dia masuk syurga. Jalan-jalan ke syurga akan terbentang luas. Kalau dunia ni orang tu sibuk duk cari ilmu, gi sana, gi ke sini, buat tu, buat ini, habis piti, habis masa, penat, letih. Di hari akhirat nanti Allah Ta'ala permudahkan dia ni untuk menuju ataupun mencari jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi permudahkan dia ke dalam syurga. Yang ketiga, ya, iaitulah kelebihan berhimpun membaca Al-Quran. Dalam hadis ini sebut, ya, bagaimana wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum itu di rumah-rumah, satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, surau, masjid atau tempat-tempat pengajian, yatluna kitab Allah, baca kitab Allah, Al-Quran, wa yatadarasunahu, kaji, buat kajian, bincang, maka dia kata illa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dan perkara yang akan disebut dalam perbincangan ini. Berhimpun atau berjemaah dalam mengerjakan sesuatu amal ibadat, ya. Baik. Muka surat 98, ya. Kelebihan berhimpun membaca Quran dan menadarusnya. Diguna menadarus, ya, mentadarus. Baik. Berhimpun atau berjamaah dalam mengerjakan suatu amal ibadat sangat-sangat digalakkan oleh Islam. Di antaranya berhimpun membaca Quran dan mentadarusnya. Mentadaruslah maksudnya, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umatnya berbuat demikian dengan menyatakan bahawa mereka yang diberi perasaan, bahawa mereka diberi perasaan ketenangan hati, ya, orang yang duduk baca Quran, kaji Quran, belajar isi-isi kandungan Al-Quran. Apa yang pertama? Iaitulah as-sakinah, ketenangan hati, dicucuri rahmat dalam segenap keadaan, dilingkungi oleh malaikat berkat, dan dipuji oleh Allah Ta'ala dalam kalangan makhluk
yang mulia di sisinya. Yang pertama, berdasarkan hadis ini Rasulullah kata apa? Orang yang berkumpul baca Quran, kaji Quran, belajar Quran, gali segala ilmu-ilmu yang dalam Quran, kelebihannya apa dia? Disebut yang pertama ialah nazalat alaihimus sakinah, akan rasa tenang hati dia. Tenang ni bukan benda boleh buat-buat, tuan-tuan. Benda adalah anugerah daripada Allah. Yang kedua ialah wa ghasyiathumur rahmah, dicucuri, dilimpahi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah haffathumul malaikah. Apa dia? Iaitulah dilingkungi oleh para malaikat yang penuh dengan keberkatan. Dan yang akhir sekali ialah wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan dia ni dipuji, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan makhluk-makhluk yang mulia yang ada di sisinya. 4 kelebihan orang yang duduk di rumah Allah, belajar baca Quran, kaji Quran, mendalami hukum hakam, pengajaran Al-Quran. Allah Ta'ala akan campak kepada dia 4 benda, 4 perkara. Yang pertama ialah tenang, sakinah. Yang kedua ialah dapat rahmat, diturunkan rahmat. Yang ketiga ialah dia akan dilindungi, diselaputi, dipayungi oleh para malaikat rahmat, dan dipuji oleh Allah. Nama dia disebut-sebut, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh yang ada di sisinya. Ini 4 kelebihan. Sebab itulah kita kena ambil masa untuk baca Quran, ambil masa tadabbur Al-Quran, perhati Quran. Ayat yang kita baca tu apa makna dia, kefahamannya macam mana, nak kait dengan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kehidupan seharian kita, akhirat kita, dunia kita. Kita baca Quran, kita baca boleh pahala dah, tapi kalau kita tadabbur, itulah tuntutan asalnya. Afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Perhati, renung, tengok, kaji. Ini yang dituntut. Sebab itulah apabila Quran ni buat macam ni, dibaca, dikaji, digali rahsia-rahsia Quran itu, maka lahirlah, kita akan jumpa banyak ilmu-ilmu baru, ilmu yang ditulis oleh para ulama, kitab-kitabnya, tafsir dan sebagainya. Dia akan keluarkan kepada kita berbagai-bagai mutiara yang menjadi penawar dalam kehidupan, yang menjadi cahaya dalam kegelapan kehidupan kita. Di samping dapat rahmat daripada Allah, dapat keberkatan daripada Allah, doa daripada para malaikat. Ini kelebihannya. Jadi dituntut kepada kita untuk baca Quran, yatadarasuna, baca Quran, kaji Quran. Orang kita ni duk sibuk belajar Quran tajwid je. Ni masalah juga. Tak berapa nak belajar isi kandungan ayat tu makna apa, tafsir lagu mana. Berpuluh tahun dah baca Quran, tak tahu makna. Tahah tu puluh tahun dah baca Quran, tak tahu makna benda, tahu Fatihah. Jangan tanya orang, tanya diri kita. Tuan-tuan baca Fatihah berpuluh tahun dah, tanya makna apa? Tak tahu ustaz. Cuma tahu dia rukun semayang. Hak tu habis dah tu, doa Allahu a'lam. Dia tak apa ustaz, tak tahu makna, boleh pahala juga. Bagian jawab. Sampai bila? Sebab tu Islam meletakkan Al-Quran sebagai asas. Kalau sekadar nak ambil berkat, sekadar nak baca, dia tak akan merubah kehidupan kita. Sebab tu para sahabat di kalangan mereka ni, dia tak akan hafal ayat yang baru kalau dia telah beramal dengan ayat yang dah hafal dah. Itu orang dulu terima Quran ni nak baca, nak amal. Orang lain ni baca Quran ambil berkat je. Saya tak kata tak boleh baca Quran ambil berkat, tapi biar lebih sikit lagi naik, meningkat, iaitulah memahami dan menghayati dan beramal. Saya ingatkan diri saya dan pada tuan-tuan sedang pendengar sekalian, barulah Quran tu boleh ubah hidup kita. Barulah Quran tu boleh ubah cara mikir kita. Barulah Quran itu menjadi sumber kepada islahul ummah,
menjadi sumber kepada membetulkan kelemahan-kelemahan, kepincangan-kepincangan yang ada pada masyarakat kita. Kalau dak Quran, debu situlah tarak, tak jadi apa. Kita nak Quran ni biar berzaman sahabat. Sebab tu mereka digelar, dilabelkan ataupun diletak sebagai Jailul Quranul Farid, generasi Al-Quran yang unik, yang hebat. Sebab apa? Dia baca Quran untuk beramal. Ambil Quran nak beramal, bukan sekadar ambil berkat. Jadi sebab tu dia kata Rasul sebut orang yang kaji, orang yang belajar, itu kelebihan-kelebihan disebut tadi. Baik. Keadaan yang demikian sangat dituntut untuk memimpin seorang ke jalan mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Ya, dunia dan akhirat. Kerana sebahagian besar daripada kacau bilau dan perbuatan maksiat adalah akibat daripada dorongan jiwanya yang tidak ada perasaan ketenangan dan tidak dicucuri oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya perbuatan-perbuatan baik yang menatijahkan keselamatan adalah dari jiwa yang bersih dan tenang serta mendapat cucuran rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dituntut sangat. Sebab masalah bila jiwa tak tenang ni, masalah banyak, kacau bilau. Ini yang dikata sekarang ni masyarakat yang berbagai-bagai keadaannya, sebab berpunca daripada jiwa yang tidak tenang. 4 kelebihan yang diberikan kepada orang yang berhimpun membaca Al-Quran. Mentadarusnya itu diberikan juga kepada orang-orang yang berhimpun dalam majlis zikir, yakni majlis menyebut dan mengasihi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tersebut dalam hadis Muslim. Jadi ada 4 perkara tadi. Orang yang baca Quran, kumpul baca Quran, saya sebut dah tadi, ketenangan hati yang pertama, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yang ketiga dilingkungi oleh para malaikat, penuh dengan keberkatan, yang keempat ialah dipuji, nama disebut, dia dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluk-makhluk yang berada di sisi Allah. Maknanya tersohor di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebut namanya dengan orang-orang yang hebat di kalangan hamba-Nya. Baik. Hadis Muslim ini menurut pendapat As-Sighani ataupun As-Saghani, wallahu alam, bertengok balik dalam manaqib sebab dia okey, pendapat As-Saghani dalam syarah Masyariqul Anwar, Allahu alam sebutannya, adalah menjadi dalil tentang kelebihan tiap-tiap kumpulan yang berhimpun kerana Allah, membaca Quran, mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mempelajari ilmu agama. Jadi dia kata, menjadi dalil tentang kelebihan tiap-tiap kumpulan yang berhimpun kerana Allah, baca Quran, dengar hadis Rasulullah sallam atau pelajar ilmu-ilmu agama. Itu termasuk dalam tu belaka. Kelebihan berhimpun untuk zikrullah diterangkan pula dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim yang ringkasan maksudnya seperti berikut, bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang sentiasa berjalan di merata-rata tempat mencari kumpulan yang berhimpun untuk berzikir, bertasbih, bertakbir dan bertahmid. Apabila mereka berjumpa kumpulan ahli zikir, ahli zikir itu mereka memanggil sesama sendiri, lalu mengerumuni kumpulan itu serta menaungi dengan sayap mereka berlapis-lapis sehingga ke langit dunia. Setelah mereka menghadap Tuhan dan menjawab beberapa pertanyaan, maka Tuhan menyatakan kepada mereka dengan firman-Nya, hendaklah kamu menjadi saksi bahawa aku telah mengampunkan dosa mereka sekaliannya. Mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala itu, salah satu di antara malaikat yang tersebut berkata, ya Tuhan kami, di dalam kalangan ahli zikir itu ada seorang yang hanya datang kerana satu hajat yang lain, lalu duduk dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjawab, kumpulan itu ialah orang-orang yang sempurna kebaikannya, dengan kesempurnaan mereka tidak akan hampa orang yang duduk bersama-sama mereka. Allahu Akbar. Kelebihan orang yang duduk dalam majlis zikir.
Malaikat duk jalan cari jumpa, dia pakat panggil, seru, pakat khumur Melaka hingga memenuhi kepada langit dunia. Allah Ta'ala kata, aku ampunkan dosa semuanya. Hingga ada malaikat kata, ni ada seorang ni mari, ada hajat lain, bukan nak berzikir, duduk je. Allah Ta'ala kata, sama, beri belaka keampunan, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kelebihan. Sebab itulah kalau ada majlis zikir, duduk sekali. Kelebihannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan seseorang jualah yang menentu maju mundurnya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa seseorang yang ingin membela nasibnya, wajiblah ia belajar dan berusaha serta beramal. Tidak harus ia bergantung kepada keadaan nasib, bergantung kepada keadaan nasab keturunannya. Kerana Tuhan telah berfirman yang maksudnya, dan bagi tiap-tiap seseorang beberapa darjat, yakni tingkatan balasan disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengingatkan kaum kerabatnya bahawa buah hatinya yang dikasihi Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha supaya masing-masing menebus diri daripada azab seksa dengan amal taat yang sempurna, kerana baginda tidak berkuasa menolak sesuatu pun dari azab seksa Tuhan itu. Jadi perbincangan seterusnya lagi ialah berdasarkan hadis ini yang berkait dengan nasab keturunan, iaitulah nasab keturunan kita ni tak boleh bantu kita dapat kebaikan di hari akhirat. Sebab tu dia kata pengarang, Rasulullah menegaskan bahawa seorang yang nak bela nasib dia, seorang yang nak mencari kebaikan diri dia ni, yang pertama dia kata apa? Wajib belajar. Bab ilmu lah bab yang kita bincang sekarang. Yang kedua, berusaha. Belajar, usaha, beramal. Dan usaha tak dapat satu benda yang baik itu usaha, tak boleh duduk diam, kena buat sesuatu, berusaha. Dan yang ketiga ialah beramal. Dapat belajar, buat dengan usaha yang penuh, dengan yang sungguh-sungguh, dan beramal, maka dia bolehlah mencapai kebaikan dunia dan akhirat dia. Sayugia direnung dan diteliti isi hadis ini. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyatakan tidak sanggup mengelak azab seksa daripada anaknya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, kalau ditakdirkan cuainya daripada amal, dari beramal, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatina Fatimah ialah anaknya yang dikasihi, maka betapalah pula orang yang cuai menjalankan perintah beramal dengan mengharapkan kelebihan nasab keturunannya atau kebangsawanannya, dan betapa pula halnya orang yang tergamak menyanggup memberi pertolongan pada hari seseorang tidak dapat memberi pertolongan sedikit pun kepada orang lain, dan segala perkara pada hari itu tertentu bagi Allah semata-mata. Jadi kata, kalaulah Rasulullah sendiri beri peringatan kepada anak dia Sayyidatina Fatimah supaya berusaha, supaya beramal, walaupun dia Rasulullah, walaupun dia kekasih Allah, dia tak mampu nak, maknanya nak beri kebaikan pada orang lain. Berdasarkan hadis ini, dia suruh Sayyidatina Fatimah usaha sendiri untuk dapat kebaikan. Itu Rasulullah, apatah lagi orang lain. Sebab tu dia kata, keturunan nasab yang baik belum tentu jadi baik, dapat amal yang baik, balasan yang baik di akhirat. Macam sekarang ni lah, kalau dulu, kalau dalam hadis sebut keturunan Rasulullah, Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kalau terkenal dia ni keturunan orang alim, orang baik, orang soleh, belum tentu dia tu juruh di sisi Allah kalau dia tak ada amal. Sebab tu ditekankan di sini, yang pertama cari ilmu, yang kedua kena bersungguh, yang ketiga beramal. Turunan juru saja, tok alim, tok lebar, ustaz besar macam mana sekalipun, syekh besar macam mana sekalipun, tapi kalau anak dia tak juru, tetap dihumban dalam neraka, na'udzubillah. Sebab tu Nabi kata keturunan tidak boleh menentukan kebaikan. Ya, keturunan, ya,
tidak boleh memberi disegerakan nasab keturunannya, kebaikannya. Rasul sebut dalam hadis ini, wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Dan sesiapa yang dilambatkan oleh amal usahanya dari mencapai kebaikan, tidak akan dapat disegerakannya oleh nasab keturunannya. Tak jadi apa. Walaupun dia keturunan dia baik, keturunan dia jujur, keturunan orang soleh, keturunan para alim ulama dan sebagainya, tetapi kalau dia sendiri tak ada usaha, dia sendiri tak ada amal, maka dia tak pergi ke mana juga, tak boleh bantu dia. Sebab itulah disebut dalam ayat diketengahkan oleh pengarang tadi, antaranya kalau kita tengok yang berkaitan di sini surah Al-An'am ayat 132, firman Allah Subhanahu wa taala, walikullin darajatum mimma amilu wama rabbuka bighafilin amma ya'malun. Semua tu dikata ayat yang kita baca tadi menjelaskan kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa semua benda itu berdasarkan amal yang kita buat di hari akhirat nanti. Jadi sebab itulah kita kena cari ilmu, kita kena usaha, jangan harap ke orang. Jadi masalah ni bila kita ada sifat malas, ni nyakit orang tak mau mengaji, orang tak mau cari ilmu ni, antara dia apa? Malas. Ni penyakit orang yang tak mau pergi mengaji, malas, dakdang. Kita hidup sehari 24 jam, ada 7 hari seminggu. Kadang-kadang kita dengan telefon lebih lama, WhatsAppnya dengan Facebooknya lebih lama, berjam-jam, 2-3 jam sehari. Nak pergi belajar, nak dengar, Allah mikir. Ini kita tidak adil. Sebab itulah kita tak boleh pergi ke mana, tak boleh pergi jauh. Dan disebut tadi sini bagaimana ditekankan oleh pengarang, masalah masyarakat yang berlaku hari ini ialah apabila adanya kejahilan, apabila tidak adanya ketenangan. Ini bahaya. Maka di sana juga disebut bagaimana nyakit orang yang tak mau cari ilmu ni, dia rasa dia beres dah. Allah nak pecing, kita carilah ilmu, learning, carilah dunia dulu. Allah mati tak kena bila, tuan-tuan. Bukan saya nak kata siapa-siapa orang pencen sebagai minta maafnya, tapi kadang-kadang kita salah tanggap. Dunia kita cari habitat, tapi bila akhirat kita buat mudah. Tengok kawan-kawan kita, teman-teman waris-waris kita, ramai mana hak muda pergi tunggu dulu pada kita. Jangan tunggu sekarang juga. Sebab tu dia kena segera. Sebab tu dia kata tuntut ilmu adalah wajib. Di sana ada nyakit orang berilmu pula. Dah ada ilmu alim, ada nyakit pula. Nyakit apa dia? Sombong dengan ilmu dia. Ni yang pertama. Yang kedua, disebut nyakit ni ialah takabur, ujub, rasa dia hebat, rasa dia baik, rasa dia jujur. Kemudian nyakit yang ketiga pada ilmu ni, kalau tidak ada warak dan sebagainya apa? Dia suka dipuji. Suka puji, kata ni bagus, mu ni hebat. Allah, kalau mu ngajar penuh orang, bisa mu, payah nak suka ngak. Ni nyakit. Ni syaitan lagi. Dia panggil talbisul iblis. Syaitan cuba merosakkan diri dia dengan mengaburi dengan berbagai-bagai bisikan. Kemudian peretak harga ilmu dia. Siapa nak bayar, nak keliling kat mana, buana ni tak bayar siapa ni, jadi jual. Kalau orang tak panggil, kalau orang tak cukup, mana tak cukup bilangan, dia letak dah berapa-berapa nilai dia, kalau tak cukup dia tak pergi. Ni dijual ilmu dia. Sekarang ni ramai sangat. Kadang-kadang ngaji Quran pun payah. Mudahkan orang nak belajar, mudahkan orang yang jahil, mudahkan. Dalam Islam dia haruskan terima upah, tak ada masalah, tapi jangan jadi syarat yang menghalang manusia lain. Siapa tak mau belajar, siapa susah nak belajar, sebab kita berkira sangat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ampunan kepada saya, kepada tuan-tuan. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.